الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم أما بعد. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita rezeki untuk sama-sama malam ni duduk belajar ilmu fardu ain. Yang mana ilmu fardu ain ini seperti yang kita dah jelaskan banyak kali, hukum mempelajarinya adalah hukumnya wajib. Dan sesiapa yang tidak mempelajarinya, hukum dia adalah berdosa. Kerana ilmu fardu ain ini terkait dengan sesuatu yang bersifat fardu. Jadi apabila Allah Ta'ala bagi kita rezeki untuk belajar ilmu fardu ain ini, maka itu sebenarnya satu rezeki yang besar. Alhamdulillah. Walaupun hujan-hujan macam ni, kita dapat juga datang. Saya ingat mula-mula, saya ingat malam ni maybe saya, Ustaz Firdaus dengan Adam, 3 orang je. Sebab hujan kan, ingat makcik-makcik tak datang. Jadi tengok Masya Allah, hujan-hujan pun ramai juga datang. Alhamdulillah, rezeki ya. Terima kasih semua orang sebab datang. Dan mudah-mudahan ini menjadi saksi bahawa kita ini bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu pengetahuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tak nak cerita panjang-panjang tuan-tuan. Muka surat 55. Tingkatan niat. Jadi, bab yang sebelum ni, dia dah cerita sepintas lalu tentang 17 rukun solat. Dia dah cerita, dia kata sepintas lalu. Dia mention sahaja, dia sebut sahaja. Lepas itu dia nak huraikan satu persatu rukun daripada 17 rukun ni. Maka bermulalah pengarang kitab, Tuan Syekh ni, dia nak cerita tentang niat. Sebabnya, tengok, rukun pertama sekali yang dia dah sebut sebelum ni kan. Pertama adalah niat. Jadi dia huraikan satu persatu tentang niat. Baik, muka surat 55. Fasal 25. Kata Tuan Syekh, niat ada 3 tingkatan. Iaitu, jika solat fardu, maka wajib meniatkan perbuatan solat, ta'yin, iaitu menentukan, dan fardiyah, iaitu kefarduannya. Jika solat sunat yang berwaktu seperti solat rawatib atau solat sunat yang mempunyai sebab, maka wajib meniatkannya perbuatan solat dan ta'yin, menentukannya. Jika solat sunat mutlak, maka wajib meniatkan perbuatan solat sahaja. Makna perbuatan solat itu adalah usalli. Ta'yin itu menentukannya, sama adalah seperti menyatakan zuhur ataupun asar. Fardiyah itu adalah menyatakan fardunya. Baik, apa cerita bab niat ni tuan-tuan dan puan-puan? Niat dalam sembahyang. Niat dalam sembahyang. Niat dalam sembahyang ni dia bergantung kepada jenis sembahyang itu sendiri. Kalau yang kita nak sembahyang itu adalah sembahyang fardu, maka dalam niat itu wajib ada 3 komponen. Kalau nak sembahyang fardu, maka niat untuk sembahyang fardu mesti ada 3 benda dalam tu. Pertama, mesti kena ada usalli. Sama ada dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu lah, terpulang lah, tak ada masalah. Kalau nak niat dalam bahasa Melayu pun okey, boleh. Sahaja aku sembahyang. Okey, itu yang kena ada. Ya, kalau bahasa Arab usalli, kalau bahasa Melayu sahaja aku sembahyang. Ini nombor 1, mesti kena ada dalam niat sembahyang
fardu. Okey. Ya, usalli usalli kena ada. Keduanya yang keduanya ta'yin. Apa Adam? Sebut? Yes. Ta'yin tu maksudnya menentukan. Maksudnya saja aku sembahyang. Sembahyang apa? Kena ditentukan sembahyang apa yang kita nak sembahyang saat ini. Usalli, saja aku sembahyang. Az-zuhra ataupun asra ataupun maghrib ataupun isya. Usalli zuhur ataupun usalli asar ataupun usalli maghrib ataupun usalli isya. Jadi nombor 2 ni maksudnya mesti menentukan sembahyang apa kita nak sembahyang. Okey, tu nombor 2. Jadi mesti kena ada usalli, mesti kena tentukan sembahyang apakah kita nak sembahyang. Okey, ni dah 2 dah ni. Last sekali nombor 3 mesti kena ada fardha. Kefarduan. Boleh, kita boleh niat usalli fardha dhuhri, boleh. Usalli fardha al-asri, usalli fardha al-maghrib, usalli fardha al-isya. Biasa kita niat macam tu lah kan. Jadi bila kita nak sembahyang wajib, cukup 3 ini, usalli fardha, dengan menentukan masanya. 3 ni cukup untuk niat solat wajib. Yang biasa kita niat lagi macam mana? Salli fardha dhuhri 4 rakaatin. Lagi? Adaan. Lagi? Lillahi ta'ala 4 rakaatin. Atau maghrib 3 rakaatin. Atau subuh rakaataini. Dengan adaan lillahi ta'ala. 3 ini hukum dia sunat. Nak niat boleh, tak niat tak ada masalah. Tapi 3 yang terawal hukumnya wajib. Siapa tak ada 3 yang terawal, sembahyang dia batal terus. Usalli fardha isya. Usalli fardha isya. Yang ni wajib. 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala, ini sunat. Yang 3 ni kalau tak ada, solat tak batal. Yang 3 terawal tu kalau tak ada, solat batal. Okey? Makmuman dengan imaman, wajib ke tak wajib? Wajib. Wajib ke kalau kita sembahyang kejap lagi maghrib solat isya? Wajib tak usalli fardhu isya makmuman? Makmum tu wajib atau tidak disebut? Tidak wajib disebut pada awal niat tu, hukumnya tidak wajib. Tapi lepas itu niat makmum mesti kena ada. Okey, macam ni siapa dia sembahyang dalam jemaah ikut imam, tapi dia tak niat makmum, solat dia batal. Tinggal lagi makmum ni, kita ada 2 option. Nak niat mula-mula pun boleh. Kalau mula-mula kita tak niat makmuman, kita tengah-tengah sembahyang boleh niat makmum lagi. Jadi, usalli fardal isya. Okey. Bagusnya terus masukkan sekali makmuman. Settle masalah kita, tak pening. Tapi kalau time niat, dia niat ni je, usalli fardal isya. Okey, Allahu Akbar. Tengah-tengah sembahyang tu dia baru niat makmum. Hukum dia, solat dia sah, betul. Walaupun tadi time angkat takbir tadi tak niat makmum kan. Tengah-tengah sembahyang baru niat makmum kan. Hukum dia boleh. Tapi bermula pahala dia sebagai makmum, dia dapat pahala solat berjamaah tu daripada waktu dia niat sahaja. Yang dia sebelum niat, dia tak dapat pahala solat berjamaah. Dia dapat pahala seorang-seorang je. Bila dia niat makmuman, okey, baru dapat pahala solat berjamaah. Jadi kalau kita lah
Senangnya time niat mula-mula tu terus makmuman lah terus. Jangan duk pening-pening. Tapi kalau tak makmuman time mula-mula niat tu, time tengah baca Fatihah baru nak niat makmuman, atau tengah baca surah baru niat makmuman, hukum dia masih boleh, sah je sembahyang tu. Walaupun time takbir tadi tak ada niat makmuman, solat itu masih sah. Tapi kalau time takbir itu, 3 ni kalau tak ada, salat batal. Okey, soli, fardha, isya. 3 ni mesti kena ada time takbir. Kalau boleh tambah makmuman, terus tambah je makmuman. Kalau tapi tak tambah makmuman, nak time Fatihah nanti baru nak tambah makmuman, hukumnya boleh juga. Boleh niat makmum itu daripada Fatihah ataupun baca surah. Siapa yang langsung tak niat makmuman, tapi dia follow imam ke depan, dia tak niat ikut, dia tak niat makmum, tapi dia follow imam, maka sembahyang dia batal. Sebab dia tak niat makmum, lepas tu dia nak ikut imam pula, mana boleh? Kalau tak niat makmum, maksudnya sembahyang seorang-seorang kan. Sembahyang seorang-seorang, sembahyang sendirilah, tak boleh ikut imam dah. Kalau nak ikut imam di depan, mesti kena niat makmuman. Agak-agak faham dah tu. Boleh berkeruk dia makcik-makcik belakang ni. Jadi dia senang je. Kita ambil yang basic je dulu. Untuk kita sembahyang fardu, kita wajib ada 3 benda. Usolli, fardha, isya ataupun maghrib ataupun zuhur ataupun asar. Ni. Cukup ada 3 ni, niat kita dah lulus. Kalau sembahyang dengan imam, tambah je lah satu lagi. Usolli fardha zuhri makmuman. Usolli fardha isya makmuman. Okey dah. Niat je makmuman sekali jalan. Kalau kita sembahyang berjemaah lah. Kalau tak niat makmuman, maksudnya tak boleh ikut imam. Siapa yang tak niat makmuman dan dia ikut juga imam, sembahyang dia batal. Sebab apa? Sebab you tak niat jadi makmum pun, tiba-tiba nak follow imam pula, buat apa? Tak boleh. Mana boleh kan? Jadi yang boleh ikut imam apa ni, rukuk dia rukuk, imam i'tidal dia i'tidal, imam sujud dia pun sujud. Yang boleh follow imam macam tu hanya orang yang telah berniat untuk jadi makmum sahaja. Yang tak ada niat jadi makmum, tak boleh follow imam ke depan. Dia kena sembahyang sendiri. Sebab awak tak niat jadi makmum, macam mana awak nak follow imam? Faham tuan-tuan dan puan-puan? Itu baru basic separuh tu. Ya. Dia bukan kata sunat, dia hukum dia boleh. Boleh niat pada takbir. Wallahu alam. Dia boleh niat makmuman pada takbir atau boleh niat makmuman selepas takbir pun boleh. Time tengah-tengah baca Fatihah pun boleh. Time tengah baca surah pun boleh. Dia niat je lah dalam hati. Dia niat je dalam hati, aku ikut imam, aku makmum. Dah settle. Mudah-mudahan faham ya. Tak susah pun. Kalau tak faham kita ulang balik, tak ada masalah. Faham Adam? Clear Okey, saya bagi mic, tolong cerita balik boleh? Kata clear tadi. Boleh? Tak apa. Sikit lagi. Kalau dah boleh terang orang faham, lepas ni ganti saya terus ya. Saya tak payah kerja lagi dah. Bagi tauliah terus. Tauliah Darul Hikmah. Kuliah bersama Syekh Adam. Syekh Adam alaihi salam. Apa cerita tadi? Dah lupa dah. Okey. Jadi kalau niat salat wajib mesti ada 3 Sali, fardha, isya. Kalau sembahyang berjemaah tambah jelah makmum. Tak payah pening kepala. Tambah je makmum terus. Itu kalau jadi makmum. Soalan sekarang ya. Kalau sembahyang seorang tak payah makmum
Kalau sembahyang jadi imam, kalau yang jadi imam ni, dia perlu atau tidak usalli fardhu isya imaman lillahi ta'ala? Imaman tu wajib atau tak payah? Tak payah. Okey. So dia kena niat tak jadi imam? Ha? Hukum dia adalah sunat untuk dia meniatkan jadi imam supaya dia dapat pahala jadi imam. Kalau dia tak niat jadi imam, solat dia sah tapi dia tak dapat pahala jadi imam. Dia dapat pahala sembahyang sorang-sorang. Jadi yang jadi imam ke depan ni, kalau dia jadi niat jadi imam, dapatlah pahala imam. Kalau dia tak niat jadi imam, maka dia dapat pahala sembahyang sorang-sorang. Jadi maksud dia, niat imam ni, hukum dia tak wajib. Sunat untuk mendapatkan pahala, supaya dapat pahala imam ni. Macam saya, macam Safidah jadi imam tadi kan. Wajib ke dia niat jadi imam? Tak wajib. Dia hukumnya bukan wajib. Sunat bagi dia niat salli fardhul maghrib imaman. Sunat bagi dia niat jadi imaman, supaya dia dapat pahala menjadi imam. Kalau dia tak niat imaman, sembahyang dia sah, tapi tak dapat pahala jadi imam. Okey? Kecuali wajib niat menjadi imam itu pada 4 keadaan. Nanti kita akan belajar. Ada 4 sembahyang yang imam wajib niat imam. Kalau imam tak niat imam, solat dia batal. 4 sembahyang sahaja. Antaranya sembahyang Jumaat, jamak takdim, sembahyang ulang semula, dengan ada 4. Nanti kita tengok balik lah. Yang penting nak bagi clear je. Untuk kita sembahyang wajib, wajib ada 3 benda. Salli fardhal isya. Kalau kita sembahyang berjemaah, tambah saja makmuman. Wajib. Ya. Maksudnya menyebut ataupun niat jadi makmuman itu hukumnya wajib. Sama ada ketika takbir atau lepas takbir. Yang penting kena niat makmuman. Tak kisah. Tak kisah time takbir atau lepas takbir, boleh niat makmuman. Ada pun yang niat imam, hukum dia sunat. Kecuali 4 keadaan. Boleh ya? Boleh. Kan, tadi kan hujan, tadi di tengah sejuk kan. Saja nak bagi panas sikit. Dia kalau belajar benda-benda yang susah nak faham ni, dia lama-lama nanti kan dia keluar asap kat telinga. Kalau tak faham, sila maklumkan. Tak ada masalah. Saya ulang balik lah sekali lagi last. takut tak faham. Beribu kali. Lepas tu bila nak makannya? Kalau kita sembahyang wajib, dalam niat sembahyang wajib, wajib ada 3. Sholli fardhu isya. Habis. Kalau kita sembahyang berjemaah macam kita ni, tambah je makmuman. Yang saya sebut tu wajib lah. Lepas tu, sambung je. Kalau nak sambung lagi yang sunat, sambung je. Biasa kita niat sholli fardhu isya makmuman, arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Buat je macam biasa. Cuma saya nak bagi tahu yang mana wajib ada, yang mana sunat. Yang wajib ada tadi 3 tu. Sholli fardhu isya. Arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, itu hukumnya sunat. Nak bagi tahu tu je. Tu kalau sembahyang wajib. Yang kedua di sini dia kata, keduanya di sini dia kata kalau solat sunat yang ada waktu atau solat yang mempunyai sebab, maka wajib meniatkan perbuatan salat dan ta'yin. Jadi bila kita sembahyang solat sunat yang ada masa dia, masa-masa dia tertentu. Contohnya apa? Solat sunat yang bermasa ni apa dia? Apa dia solat-solat sunat yang ada waktu ni? Ya? Solat sunat raya. Gerhana. Solat sunat gerhana,
Salat sunat duha. Salat sunat syuruk. Salat tarawih contoh dia. Dan juga salat-salat sunat yang qabliyah dan juga ba'diyah. Semua tu wajib ada dua benda dalam tu. Niat dia mesti kena ada dua benda. Pertama, usalli kena ada. Sahaja aku sembahyang. Tu mesti kena ada dalam niat. Sahaja aku sembahyang. Lepas tu, tentukan sembahyang apa yang kita nak sembahyang tu. Contoh, kita nak sembahyang duha. Usalli, duha. Dua ni je. Usalli, tarawih. Dua ni je. Okay, kalau qabliyah ba'diyah macam mana? Usalli. Kalau kita nak sembahyang sehari, lepas isyak kita nak sembahyang solat sunat lepas isyak. Macam mana kita nak niat? Usalli. Kita terus niat usalli ba'diyah isyak. Usalli ba'diyah isyak. Usalli qabliyah isyak. Usalli ba'diyah maghrib. Ni je lah. Yang penting usalli mesti kena ada. Dengan qabliyah ba'diyah mesti kena ada. Okey Jadi kalau sembahyang duha contohnya usalli duha. Usalli ba'diyah isyak contoh. Usalli tarawih contoh. Kalau kita masuk masjid, kita nak sembahyang tahiyatul masjid. Atau kita baru selesai ambil wuduk, kita nak salat sunat tahiyatul wuduk. Macam mana nak niat? Usalli tahiyatul masjid. Usalli tahiyatul wuduk. Jadi salat-salat sunat ni dia perlu dua benda. Pertama, usalli. Kedua, tentukan sembahyang apa yang kita nak sembahyang ni. Duha ke, tarawih ke, tahiyatul masjid ke, qabliyah isyak ke, ba'diyah isyak ke. Jadi usalli dengan menentukan, ta'yin. Dua ni lah. Kalau kita pernah belajar benda ni sebelum ni, lepas tu kita dengar balik kali kedua ke, ketiga ke, mungkin dia akan lebih cepat sikit faham. Tapi siapa duk dengar kali pertama ni, dalam hati dia mesti kata, ustaz ni apa dia merapik ni? Aduh, ta'yin lah, tu lah, ni lah kan. First time kalau dengar, biasalah berkerut tu biasa. Saya mula-mula belajar pun berkerut juga. Tapi dah dengar 2-3 kali, 2-3 kali, faham jugalah. Dan sebenarnya tak susah mana pun. Sebenarnya dia tak susah. Sembahyang wajib ada 3 benda. Sembahyang sunat kena ada 2 benda. Dah, cukup tu je. Lepas tu, yang nombor 3 pula, dia kata, kalau salat sunat mutlak. Kalau salat sunat mutlak, maka cukup meniatkan salat sahaja. Kita nak sembahyang 2 rakaat. Kita nak sembahyang sunat 2 rakaat. Bukan duha, bukan witir, bukan solat hajat, bukan tahiyatul masjid, bukan tahiyatul wuduk, bukan qabliyah, bukan ba'diyah. Kita nak sembahyang 2 rakaat solat sunat tu je. Okay, apa yang perlu ada dalam niat tu? Usalli. Tu je. Usalli, Allahu Akbar. Boleh dah sembahyang. Yang wajib ada adalah usalli. Lepas tu nak tambah lagi bolehlah. Usalli raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Tu terpulang lah. Tapi yang wajib ada dalam niat itu hanya usalli sahaja. Ini khusus untuk solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak maksudnya solat sunat yang solat sunat yang kita buat memang nak sembahyang sunat 2 rakaat tu je. Bukan solat sunat duha, bukan witir, bukan hajat, bukan gerhana, bukan tu, bukan. 2 solat sunat yang umum. 2 solat sunat. Saya nak sembahyang sunat ni. Sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat biasa. Sembahyang sunat biasa.
Itu dipanggil solat sunat mutlak lah. Nah, sembahyang sunat je 2 rakaat. Maka dipanggil ni solat sunat mutlak. Okay, niat dia usalli. Usalli, Allahu Akbar. Cukup dah. Wajib jalan. Jadi Nabi SAW, para sahabat, mereka selalu sembahyang sunat mutlak ni. Sembahyang sunat mutlak ni kalau bahasa kita, sembahyang sunat yang tak ada nama. Kita nak sembahyang sunat 2 rakaat, kita sembahyang. Contohlah tuan-tuan, ada satu kisah ni. Contohnya ya. Nak bagi tahu je para sahabat ni suka nak buat solat sunat mutlak. Ada seorang sahabat nama dia Sayyidina Khubaib. Sayyidina Khubaib nama dia. Bukan Khabib Yang Khabib tu yang wrestling tinju tu. Khabib kan nama dia kan? Khabib kan? Khabib. Itu Khabib yang tinju tu. Ini nama dia Sayyidina Khubaib. Ya? Ada soalan? Okey, kita settlekan soalan jap. Apa dia Ustaz? Okey, ada soalan. Adakah solat sunat mutlak ni kita boleh buat bila-bila ke? Jawapan dia boleh selain daripada waktu tahrim. Kita dah pernah belajar bab tahrim. Dah kan? Ada 3 waktu yang haram kita melakukan solat sunat. Lepas salat fardu subuh sampai terbit matahari, beberapa minit sebelum masuk waktu zuhur, lepas salat asar sampai terbenam matahari. 3 waktu ini haram kita melakukan apa jua solat-solat sunat. Kecuali ada beberapa solat sunat yang boleh kita lakukan. Ada setengah aja. Saya tak ingat, kita dah pernah belajar belum bab tahrim ni? Never. Ya. Never. Tak pernah. Ya, tak pernah. Nanti kita akan belajar lah. Nanti saya macam pernah mengajar Apa ni? Ya. Syarat-syarat kan? Syarat-syarat salat tu ada kot. Rukun, aurat, hadas, uzur, syarat sah salat. Saya rasa belum masuk lagi ni. Nanti kita akan belajar lah. Ada 3 waktu yang kita tak boleh sembahyang sunat pada waktu itu, melainkan ada beberapa jenis sembahyang sunat sahaja boleh. Jadi solat sunat mutlak tak boleh pada waktu tahrim yang 3. Lepas sembahyang fardu subuh sampai terbit matahari, beberapa minit sebelum masuk waktu zuhur, lepas sembahyang fardu asar sampai terbenam matahari. Ini 3 waktu tahrim. Saya tak puas hati betul. Saya rasa macam pernah terang ni. Bukan tahun lepas, tahun ni. Tahun lepas aku pun dah lupa. Tak apa. Kalau yang mengajar ustaz ni pun dah lupa, pelajar mesti lagi dah lupa dah. Ustaz pun dah tak ingat, pelajar lagi tak ingat. Jadi solat sunat mutlak ni kita boleh buat sepanjang waktu melainkan 3 waktu tadi. Dipanggil waktu tahrim. Waktu diharamkan solat pada waktu itu. Okey, saya nak cerita tadi. Saya nak cerita satu kisah tentang sahabat ni suka nak buat solat sunat mutlak ni. Ada seorang sahabat nama dia Sayyidina Khubaib radhiyallahu anhu. Sayyidina Khubaib ni dia pernah sama-sama berperang dengan Nabi SAW ketika peperangan Badar. Jadi dalam peperangan Badar, Sayyidina Khubaib ni dia berjaya membunuh ramai tentera kafir musyrik daripada Mekah. Jadi kafir Quraisy di Mekah ni, mereka sangat berdendam dengan Khubaib ni.
Sebab dia dah bunuh ramai saudara mara kepada kafir Quraisy. Jadi geng-geng kafir Quraisy ni dia kata, aku tak puas hati betul lah dengan Khubayb ni, dia dah bunuh ramai orang. Ramai kawan-kawan kita dah kena bunuh. Ramai saudara mara kita dah kena bunuh. Jadi diorang simpan dendam, diorang cuba nak tangkap Khubayb ni. Cuba nak tangkap Khubayb. Diringkaskan ceritanya tuan-tuan, akhirnya Khubayb ini dapat ditangkap oleh golongan kafir Quraisy. Tangkap, diikat dengan tali. Dibawa ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, Khubayb diikat di satu tiang berdekatan dengan Kaabah. Selama beberapa hari Khubayb diikat di situ dan semua orang tahu bahawa Khubayb akan dibunuh. Sebab kafir Quraisy itu memang tangkap dia sebab nak bunuh dia, sebagai nak membalas dendam sebab dia dah bunuh ramai orang kafir Quraisy ketika peperangan Badar. Jadi bila dah sampai waktunya untuk Khubayb ini dibunuh, kafir Quraisy ini ditanya dulu kepada Khubayb, Khubayb, kejap lagi kamu akan dibunuh. Kamu ada tak apa-apa hajat terakhir? Kan kalau di penjara pun, kalau orang tu nak dikenakan hukuman mati kan biasanya memang akan ditanya kepada dia, ada apa-apa hajat terakhir tak? Kalau ada yang akan dihukum gantung sampai mati tu, hakim akan tanya, apa you punya harapan terakhir? Jadi kalau di penjara tu, orang sebelum mati, dia akan minta lah apa hajat dia yang terakhir sebelum dia mati. Biasanya lah orang sebelum mati dia akan minta supaya dia nak jumpa mak ayah dia. Dia nak tengok mak ayah dia sebelum dia mati. Ataupun dia nak tengok isteri dia sebelum dia mati. Ataupun dia nak tengok anak dia sebelum dia mati. Biasanya hajat sebelum mati macam tu lah. Ada juga perangai tak senonoh, sebelum mati dia minta makan KFC dulu. Hakim tanya, apa you punya hajat terakhir? Saya nak makan asam pedas dulu, dia kata. Ni nak mati ni, kejap lagi ni, kau sempat minta makan asam pedas lagi. Tak kisahlah dia nak makan asam pedas ke KFC ke. Yang penting, kebiasaan seseorang itu sebelum dibunuh akan dia, biasanya akan ditanya, apa you punya harapan terakhir, hajat terakhir. Jadi, kafir Quraisy ni pun ditanya kepada Khubayb, apa hajat terakhir kamu sebelum kamu ni nak dibunuh? Maka Khubayb cakap apa? Agak-agak apa hajat dia? Dia nak hidup balik. Ibunya tu nak jangan. Tak apa. Khubayb kata, aku ada hajat terakhir aku satu je, aku nak sembahyang 2 rakaat. Sebelum aku dibunuh, bagi aku sembahyang 2 rakaat. Lalu dibuka lah tali Khubayb. Khubayb pun pergi ambil wuduk, sembahyang 2 rakaat. Lepas sembahyang 2 rakaat, dia cakap dekat orang yang nak bunuh dia tu, dia kata, saya sebenarnya kalau boleh saya nak tambah lagi sembahyang sunat ni. Saya nak tambah lagi 2 rakaat, saya nak tambah lagi 2 rakaat, saya nak tambah lagi 2 rakaat. Tapi saya tak nak kamu semua menganggap aku ni sembahyang sebab takut mati. Maksudnya, kalau bukan kerana saya takut kamu ingat aku ni takut mati, kalau bukan kerana itu, saya nak sembahyang lagi banyak. Jadi Khubayb kata, saya sembahyang 2 rakaat saja supaya kau jangan ingat aku ni takut pada mati. Aku tak takut mati, dia kata. Kalau aku takut mati, aku akan sembahyang 100 rakaat sembahyang sunat. Tapi sebab aku tak kisah, aku tak takut pada mati punya pasal, okey, cukuplah 2 rakaat aku sembahyang. Saya nak tanya, 2 rakaat yang Khubayb sembahyang ni, sembahyang apa? Sunat. Sembahyang sunat apa?
Ada ke sembahyang sunat sebelum mati, tuan-tuan? Usalli saja aku sembahyang solat sunat sebelum mati 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak ada kan? Inilah contoh solat sunat mutlak. Dia sembahyang je 2 rakaat. Dia tak ada benda lain, dia tak ada niat lain. Bukan solat hajat, bukan solat taubat, bukan solat duha, bukan solat witir, bukan qabliyah, bukan ba'diyah. 2 rakaat secara open, secara umum. Macam mana sembahyang sunat 2 rakaat. Okey. Itu sembahyang sunat mutlak. Jadi cuba bayangkan, punyalah para sahabat ni suka sembahyang sunat mutlak ni. Satgi nak kena bunuh pun dia minta dia nak sembahyang 2 rakaat dulu. Benda ni lah benda yang dia orang paling suka, paling cinta sekali. Sampaikan pada saat-saat ajal pun dah dekat, dia masih nak sembahyang 2 rakaat solat sunat mutlak. Dia bukan minta nak makan tu, nak makan ni, nak jumpa mak ayah dia, nak jumpa anak bini dia nak pergi jalan-jalan. Oh tak, dia tak minta semua tu. Dia minta nak sembahyang 2 rakaat. Benda yang paling dia suka kat dunia. Jadi kisah ni menggambarkan betapa para sahabat ini begitu cinta dengan ibadat, sampai sekejap lagi nak hukum bunuh pun, dia masih minta izin dan sembahyang 2 rakaat. Kita ni yang tak kena bunuh pun tak sembahyang 2 rakaat, ya tak? Ada lagi kisah dia lagi panjang lepas tu. Saya sambung sikit lagi kisah dia. Lepas dia sembahyang 2 rakaat itu, diikat balik ke tiang. Lepas tu datang seorang lagi kafir Quraisy, dia tanya, "Wahai Khubayb, nak tak kalau kami tawarkan kepada kamu? Kamu ni kami lepaskan, you boleh balik. You boleh balik duduk dengan Nabi ni. Okay, kami lepaskan you. Dan sebagai gantinya, kami tangkap you punya Nabi. Kami akan tangkap Nabi kamu, iaitu Muhammad bin Abdullah. Kami tangkap dia dan kami ikat di sini dan kami nak bunuh dia. Kamu nak tak kalau nyawa kamu sekarang ni ditukarkan dengan nyawa Nabi kamu Muhammad?" Sabar dulu. Jadi Khubayb ditanyakan soalan macam tu. Nak tak kami offer nyawa kamu ni ditukar dengan nyawa Nabi kamu Muhammad bin Abdullah? Maka Khubayb menjawab, bukankan nyawa aku ditukar dengan nyawa Nabi SAW. Bukan nyawa ditukar dengan nyawa. Bahkan nyawa aku itu lebih murah daripada aku ni melihat Nabi dicucuk dengan sebiji duri sekalipun. Kalau diberi pilihan, sama ada aku hilang nyawa atau Nabi dicucuk dengan duri pun, saya akan pilih saya hilang nyawa tu lebih ringan lagi. Hilangnya nyawa aku itu lebih ringan daripada melihat Nabi dicucuk dengan duri sahaja. Siapa boleh buat macam ni, tuan-tuan? Siapa mampu untuk cinta dan kasih kepada Nabi sampai tahap dia sanggup mati daripada dia tengok Nabi kena cucuk dengan duri? Mati itu lebih baik daripada tengok Nabi dicucuk dengan duri. Siapa kat dunia pada hari ini cinta dia pada Nabi seumpama cintanya para sahabat? Contohnya Sayyidina Khubayb ni. Hebat. Bila dengar kata-kata Khubayb ni, dia cakap macam tu, aku mati tu lagi senang, lagi aku suka daripada melihat Nabi dicucuk oleh duri. Bila dengar kata-kata ni, semua kafir Quraisy di situ terkejut. Mereka menyatakan, kami tak pernah tengok seseorang cinta kepada seseorang yang lain seperti cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tak pernah diorang berjumpa dengan seseorang yang cinta kepada orang lain seperti cintanya sahabat kepada Nabi. Kita cinta tak pada mak ayah?
kita cinta. Kita sanggup ke mati untuk mak ayah kita? Belum tentu lagi. Betul tak? Kita mungkin cinta anak-anak kita, tapi kita sanggup mati ke untuk anak kita? Belum tentu lagi. Sahabat sanggup mati untuk Nabi? Sahabat sanggup mati untuk Nabi. Jadi cinta sahabat pada Nabi ni, tak ada cinta seumpama itu di dunia. Kalau kita ada suami ke isteri ke, seorang suami belum tentu dia sanggup mati untuk isteri dia. Kan? Contohnya lah, contoh suami isteri naik kapal tengah-tengah laut, sampai ke tengah-tengah laut, diorang terpaksa buat keputusan, salah seorang mesti kena terjun dalam laut. Contohnya kapal tu bocor, contohnya kan, kapal tu boleh tahan seorang je, seorang mesti kena terjun dalam laut, maksudnya matilah. Agak-agak siapa yang akan terjun? Suami akan terjun ke isteri akan terjun? Saya rasa suami akan tolak isteri dia masuk dalam laut, supaya suami akan selamat seorang-seorang. Siapa pula Faizah ni? Okey. Jadi maksud saya, seorang suami belum tentu sanggup mati untuk isteri, dan seorang isteri pun belum sanggup mati untuk suami. Tapi para sahabat sanggup mati untuk Nabi. Ini membuktikan kecintaan sahabat pada Nabi ni satu jenis kecintaan yang bukan senang nak jumpa. Bukan senang nak jumpa kat dunia ni. Ya. Itu kisah Sayyidina Khubayb radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang cukup masyhur. Cuma ceritanya adalah nak kata betapa para sahabat mereka sangat suka kepada solat sunat mutlak, sehingga kan beberapa saat sebelum mati pun mereka nak sembahyang sunat mutlak tadi. Jadi untuk sembahyang sunat mutlak ni, niat dia cukup simple. Usalli. Allahu Akbar. Cukup. Settle lah. Okey itulah dia tuan-tuan, cerita pasal niat. Saya ulang balik, kalau sembahyang wajib perlu ada 3. Usalli, fardha, isyak. Kalau sembahyang sunat yang ada masa ataupun sebab, kena ada 2. Usalli dengan tentukan jenis sembahyang tadi. Qabliyah isyak ke, ba'diyah isyak ke, duha ke, witir ke, tarawih ke. Okey. Kalau sembahyang sunat mutlak, usalli saja. Cukup. Jadi itulah yang nak dipelajari hari ini. Harap-harap fahamlah. Okey, ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan silakan. Silakan. Dengar daripada cerita tadi yang tentang Sayyidina apa? Khubayb. Sebut balik siapa nama dia? Sayyidina Khubayb. Khubayb. Okey. Dengan kaum kafir Quraisy. Dia ada waktu perang tadi, perang Badar. Diorang dah perang Badar. Perang Badar kan umat Islam yang menang, betul. Perang Badar, tentera Islam berapa orang? 313 orang tentera Islam. Berperang dengan berapa orang? 1000 orang. 313 orang berperang dengan 1000 orang. Siapa yang menang? 313 ke 1000 menang? 313 menang, betul. Jadi antara yang join 313 ni Sayyidina Khubayb lah. Dan dia berjaya bunuh ramai daripada tentera Quraisy yang 1000 orang ni. Jadi bila dah habis peperangan, tentera Quraisy dia memang marah dan memang benci dengan Khubayb ni. Dia dendam dengan Khubayb ni. Itu yang diorang tangkap, lepas tu pergi bunuh. Apa soalan ni tadi? Sayyidina Khubayb. Okey. Dengan kaum kafir Quraisy waktu perang Badar. Yes. Berhadap perang Uhud tak ada. Saya rasa pembunuhan Sayyidina Khubayb itu berlaku sebelum peperangan Uhud lagi. Maksudnya peperangan Badar dah settle. Mungkin beberapa bulan lepas tu Khubayb dah kena tangkap dan dibunuh.
Lepas-lepas itu barulah berlakunya peperangan Uhud. Okey, soalan lain tentang masalah niat tadi, ada apa-apa nak tanya? Silakan tuan. Aku solat dengan sahaja aku solat boleh aku betul-betul. Bila kita maksudnya sahaja aku solat fardu. Ya. Kalau aku solat fardu wajib tuan tak boleh. Maksudnya sahaja tu tak ada. Wallahu a'lam, rasanya tak ada masalah. Sahabat Daus. Wajib ke ada sahaja? Tak ada kan? Kalau dia qasad ni usali je kan? Wajib ada. Ya. Jadi soalan dia, kalau kita niat dalam bahasa Melayu, wajib ke kena ada sahaja? Sahaja aku sembahyang isyak dengan aku sembahyang isyak. Wah, kan? Sahaja tu kena ada ke tak payah ada? Itu soalan dia lah. Jawapan dia macam mana? Jawapan dia minggu depan. Saya kena cari kitab sikit lah. Nanti saya cuba tanya dulu ustaz apa semua. Kalimat sahaja tu mesti kena ada ke atau tak payah? Kan? Biasa memang kita niat sahaja aku sembahyang, sahaja aku puasa, sahaja aku keluarkan zakat, sahaja aku berihram. Memang biasanya ada sahaja tu biasa ada. Tapi kalau tak ada, sah ke batal niat tadi? Tu saya kena tengok, kena tanya sikit lah, kena tanya sikit. Wallahu a'lam. Nanti saya tanya dulu. Kalau ada jawapan, saya kongsikan pada minggu hadapan, insya-Allah. Soalan lain kalau ada? Sila Cik. Sila Cik. Tepuk. Okey, isu masalah tepuk-tepuk ni, kawan kita, dia pertama, tepuk itu tak wajib pun. Kalau kita tengah sembahyang, orang baru datang, dia nak makmumkan kita kan, dia nak berimamkan kita, dia boleh follow kita walaupun dia tak tepuk pun. Dia tak tepuk pun dia boleh follow kita. Follow je lah. Maksudnya tepuk itu tidak wajib. Jadi kalau kita tengah sembahyang, ada orang nak datang follow kita ke belakang, dia datang berdiri, dia sembahyang je, tak wajib tepuk tu, tak wajib. Kalau dalam bahasa kitab fiqh dia panggil mencuit. Dia. Jadi benda tu kalau dia tak buat pun tak ada masalah. Dia boleh je follow kita ke belakang. Tapi dia bahaya juga. Yang tepuk-tepuk ni dia bahaya juga. Bayangkan kita kat rumah, tengah tahajud pukul 3 pagi. Tiba-tiba datang, ada orang tepuk kat belakang. Rasa-rasa jadi apa? Pukul 3 pagi. Dah lah kita sorang-sorang je kat rumah. Tiba-tiba ada orang tepuk, pak kat belakang. Rasa-rasa jadi apa? Bukan batal, sakit jantung. Orang tengah sembahyang sorang-sorang kat rumah, tiba-tiba ada orang tepuk kat belakang. Okey, cerita dia, okey, kembali. Jadi yang tepuk itu hukumnya tidak wajib. Jadi bila ada, katakanlah ada orang tepuk juga. Okey, dia tepuk, dia sembahyang belakang kita. Kita yang jadi imam ni, kena tukar niat jadi imam ko, tak payah tukar niat jadi imam. Kita sembahyang sorang-sorang. Sembahyang sorang-sorang ni. Tiba-tiba ada orang datang, dia tepuk kita. Ataupun dia follow kita daripada belakang. Dia ikut kita sembahyang. Jadi kita ni dah jadi imam dah. Jadi bila kita ni dah jadi imam, kita ni kena niat jadi imam ke tak payah niat jadi imam? Kembali kepada jawapan kita tadi, hukum dia sunat dia jadi niat jadi imam. Hukum dia sunat. Kalau dia ditepuk, dia niat je, okey, aku jadi imam ni, aku jadi imam sebab belakang dah ada makmum.
Maka bermula daripada saat dia niat dia jadi imam tu, dia dapat pahala jadi imam sampai habis sembahyang. Tapi kalau dia tak niat jadi imam, sembahyang dia sah, tapi tak dapat pahala jadi imam sebab dia tak niat jadi imam. Okey? Jadi bila orang tepuk, sebaik-baiknya niatlah. Niat je lah, saya jadi imam. Okey? Tapi kalau tak niat, sembahyang dia sah tapi tak dapat pahala jadi imam. Tu je. Ada kalanya kita tengah sembahyang, kita tak tahu pun ada makmum belakang. Ada kawan kita datang, pop, dia datang sembahyang tu. Tepuk tak ada, cuik tak ada, dia main ikut sedap dia je, jadi makmum belakang kita. Kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada makmum punya kat belakang aku ni. Lah. Jadi itu sembahyang dia sah je. Yang imam pun sah, yang makmum pun sah, tak ada masalah. Tinggal lagi, kenapa makmum tepuk tadi tu sebab apa? Kenapa makmum kena cuit ataupun kena tepuk? Sebab apa? Ya? Beri isyarat. Aku jadi makmum kau ni. Kau tu jadi imam dah. Niatlah jadi imam. Nak suruh si imam itu, niatlah jadi imam. Maka tepuk. Tepuk itu setakat nak bagi tahu imam, kau niat jadi imam lah. Tapi kalau imam tu tak niat jadi imam pun, sembahyang dia sah saja. Okey ya? Ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada Habis Ustaz pula cuba Ustaz test tanya dalam ceramah tadi. Tak tahu boleh faham ke tak? Apa dia? Try. Yang tiga tingkatan tu. Tak ada orang nak tanya, cuba Ustaz Rai tanya. Test lagi sekali. Tak apa. Kelas minggu depan saya test. Ya. Orang pertama yang saya test, Adam lah. Okey ya? Baik. Kita berhenti insya-Allah. Kita jumpa di Khamis. Dan sekali lagi saya mengingatkan, Jumaat pagi pukul 9 kelas akidah. Jadi makcik-makcik dijemput datang 9 sampai 9.45. Lepas tu boleh beransur lah. 9.45 tu mungkin minum-minum sikit. Beransur lah lepas tu. Dan saya maklumkan mungkin minggu ni makcik-makcik yang pagi tu dia ada khatam Quran. Saya pun tak pasti. Maybe Ustaz Firdaus dia akan susun lah. Tapi kalau tengoklah kalau dia orang jemput, kita join sekali. Kalau tak jemput, kita join kelas akidah. Lepas tu kita balik je lah. Ya. Jadi ajak siapa-siapa yang ada kelapangan hadir itu, ajak sekali datang hari Jumaat ni pukul 9 pagi untuk kelas akidah. Tujuan kita tidak lain tidak bukan, kita nak settlekan kewajipan fardu ain kita. Yang kita tengah belajar ni fiqh. Yang sebulan sekali belajar dengan Habib, tu tasawuf. Yang nak belajar hari Jumaat pagi dengan Ustaz Firdaus, tauhid. Lengkap tiga ni, kita faham dah, kita dah belajar, kita faham. Itulah kewajipan kita. Fardu ain yang mesti setiap seseorang mesti kena settle. Tak settle tiga kewajipan ini, hukum dia berdosa. Nama pun fardu ain. Okey? Jadi kita harap ramailah yang datang pada hari Jumaat nanti insya-Allah. Okey, tak apa. Takkan nak penting kelas pula kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On lagi ke? Live lagi? Okay. Kita akan sembahyang dalam seminit lagi ya. Kita akan sembahyang. Ni nak layan soalan dekat live ni. Jadi untuk yang live, kalau ada yang masih tengok, pengajian kita setiap hari Selasa malam, kita belajar kitab fiqh dan sepatutnya dengan kita adab sekali. Dengan malam Jumaat, kita ada majlis baca Yasin, baca tahlil ataupun surah Kahfi ataupun solat tasbih.
Dengan terbaru ni Jumaat pagi pukul 9 kita buat pengajian kita Aqidatul Awam bersama dengan Ustaz Firdaus, dan kita akan buat juga live dekat Facebook. Jadi kalau yang duduk jauh-jauh boleh tengok Facebook Darul Hikmah Datuk Keramat, di situ dia boleh follow lah. Tapi yang duduk dekat-dekat, dia kena datanglah ke sini pada hari Jumaat pukul 9 pagi tu. Jadi setakat ni tu je lah 3 kuliah yang kita jalankan, dan juga kelas-kelas Quran setiap hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat kita ada kelas Quran di sini. Ini untuk makluman kepada yang bertanya dekat live. Ahlan wa sahlan, dijemput datang kalau ada ke lapangan. Wallahu a'lam.